لا حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua hari ini? Hari ini minta maaf lah, hari ini ada urusan sikit pagi ni, jadi kita online lewat sikit, lewat sejam. Tapi kita dah maklum lah kepada para waris bahawa kita ni mula lewat sikit dah hari ni kan, insya-Allah ada urusan yang sedikit urusan yang tak dapat dielakkan. Namun alhamdulillah kita syukur kepada Allah SWT, hari ini kita dapat bersama-sama lagi dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam, diskusi kitab yang kita buat setiap minggu, yang kita adakan setiap minggu sebagai suatu bekalan kepada kita, khususnya para waris Sekolah Rendah Islam Baharul Ulum, yang kita yakin semua kita ni sangat mementingkan pentarbiahan anak-anak, dan apabila kita mempunyai kesedaran tersebut, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita dari masa ke semasa, upgrade diri kita, khususnya dari sudut ilmu, pengetahuan, pengalaman. Dan ini adalah antara usaha kita lah di Seribu ni, usaha yang kita laksanakan, perkongsian kepada ibu bapa khususnya waris, bagi menjayakan tarbiyah anak-anak. Di sekolah kita tarbiyah anak-anak, dan di rumah tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan untuk mentarbiyah diri sendiri, supaya kita sama-sama bergerak seiring dan sejalan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita sambung lagi perbicaraan kita daripada kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam ni. Mana seperti mana yang kita maklum, semua kita sedia maklum, saya selalu perbincangan ni mulakan dengan kita refresh balik tajuk-tajuk yang kita cover, yang kita bincangkan, iaitu sekarang ni kita berada dalam tajuk pengukuhan tarbiyah. Jadi di sana ada 5 kaedah pengukuhan tarbiyah: pengukuhan akidah, pengukuhan rohani, pengukuhan pemikiran, pengukuhan sosial dan pengukuhan jasmani. 5 kaedah pengukuhan tarbiyah. Dan kita dah sentuh dah itu pengukuhan akidah. Bolehlah cek kita punya siri-siri yang lepas. Kemudian yang kedua, pengukuhan rohani. Kemudian yang ketiga, pengukuhan pemikiran. Pengukuhan pemikiran ni lah sekarang ni kita sedang berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengukuhan pemikiran. Okey. Dan dalam pengukuhan pemikiran ni ada 8 perkara yang kita telah sentuh. Saya tak ulang lah, sebab kalau nak ulang replay balik sahaja video yang lepas.
Dan hari ini insya-Allah kita sambung dia punya kesimpulan. Bagaimana penulis setelah menghadirkan beberapa perkara, beberapa poin-poin tentang bagaimana membentuk pengukuhan pemikiran anak-anak ini, maka penulis mendatangkan beberapa kesimpulan. Saya baca sikit kesimpulan, kemudian dengan kapasiti yang ada ni lebih kurang sedikit, kita akan berkongsikan apa yang ingin disampaikan oleh penulis kitab ni kepada kita. Para pendidik sekalian, kita perlu menjelaskan hakikat-hakikat ini setiap masa, siang dan malam, supaya orang ramai memeluk Islam dengan jiwa yang bersemangat, optimis dan hati yang meresap dengan keimanan. Penulis mahu memberi khabar gembira kepada semua apabila kita bersabar dan berterusan memberi kesedaran pemikiran, sejarah dan ketamadunan kepada anak-anak, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pemikiran mereka sentiasa dikaitkan dengan Islam. Jadi apa yang penulis cuba sampaikan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Penulis nak habangkan kita bahawa poin-poin yang kita sebut sebelum ni sangat penting untuk diterapkan dalam pemikiran anak-anak. Cara mereka berfikir, antaranya yang kita sebut sebelum ni, Islam adalah agama yang kekal dan sesuai pada setiap tempat, masa. Jadi Islam ni relevan, sentiasa relevan di mana-mana sahaja, bila-bila masa sahaja. Kan, dia tidak terkongkong kepada satu-satu tempat, satu-satu masa, satu-satu zaman, tidak. Ini keunikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak kena terapkan dalam pemikiran supaya poin-poin yang kita sebut ni, 8 perkara yang kita sebut sebelum ni, supaya anak-anak kita ni berjiwa besar, bangga dengan Islam. Kerana mereka lahir dalam generasi melihat Islam lemah dari pelbagai sudut lah, kan? Dari sudut ekonomi pun orang Islam lemah, dari sudut politik pun orang Islam lemah, dari sudut sosial pun orang Islam lemah. Jadi tidak ada contoh. Hakikatnya contoh pernah dibuat suatu ketika dahulu, zaman kegemilangan Islam. Jadi bila ada kesedaran tentang perkara tersebut, kita akan berjiwa besar, rasa macam, takkanlah kita nak jadi Islam macam sekarang ni. Seperti mana yang kita lihat sekarang ni, kan? Kes-kes gejala sosial, ramai orang Islam dijuarai oleh orang Islam. Apa ekonomi pun orang Islam tak berapa nak kemas, kan? Jadi begitulah kita nak membentuk pemikiran anak-anak kita. Saya tak mau ulanglah balik poin-poin yang kita pernah sebut sebelum ni, kan? Jadi tujuannya supaya anak-anak kita ni, pentingnya kepada kita untuk terus-menerus memberikan kesedaran tentang perkara ini. Mereka juga akan berjalan seiring dengan naluri perasaan golongan pendakwah. Mereka tidak mengenal syariat selain syariat Islam sebagai perlembagaan dan cara hidup. Islam is a way of life, cara hidup. Orang putih kata way of life, suatu cara hidup. Islam adalah satu cara hidup, yang mana dalam syariat pun ada Islam, perlembagaan, cara hidup, dan tidak menjadikan orang lain selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan. Inilah contoh ikutan kita. Sekarang ni budak-budak secara umum, general, secara orang kata apa, secara majoritinya menjadikan idola mereka, ikutan mereka di kalangan artis-artis, di kalangan manusia-manusia yang macam-macam lah. Tapi yang sepatutnya adalah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan kita.
baginda Nabi SAW lah yang sepatutnya kita contohi, yang kita perlu perkenalkan kepada anak-anak kita kan. Kita boleh buat pelbagai cara, pelbagai kaedah macam mana nak menarik minat mereka supaya mereka cinta dan sayang kepada Rasulullah SAW kan. Antaranya yang saya duk buat lah kadang-kadang kan dengan anak-anak ni, lalu duk main teka-teki. Teka-teki kan. Teka-teki tu selain daripada teka-teki hak mengarut-mengarut ni, sajalah nak gurau dengan anak-anak kan, teka-teki lah. Kita terapkan juga teka-teki yang Islamik. Kan. Contoh teka-teki. Berapa orang anak Nabi Muhammad SAW? Kan. Contoh teka-teki. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Di samping kita dah buat teka-teki, mengarut-mengarut, merapu-merapu dengan anak-anak kan. Jadi selain dari itu, mereka tidak mudah terpengaruh dengan dakwah-dakwah yang prejudis, slogan-slogan dan fahaman-fahaman songsang serta kepercayaan-kepercayaan etisme. Yang ni yang kita takut kan, apabila anak-anak tidak diasuh pemikiran mereka, otak mereka tentang iman, tentang Islam, tentang keimanan. Jadi mereka akan mudah terpengaruh dengan elemen-elemen luar, perkara-perkara luar. Dalam masyarakat ni macam-macam. Hak perkara yang merosakkan tu pun sama naik dengan perkara-perkara yang baik kan. Ceramah-ceramah, kuliah-kuliah, ustaz-ustaz ramai yang bagi ceramah. Hak perosak-perosak pun ramai juga kan. Elemen-elemen yang merosakkan di luar sana. Tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum lah. Tak payah kita cerita kat sini. Kita tengok yang positif saja kan. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan perpustakaan mini di rumah. Ni cadangan ni lah, cadangan penulis kitab ni. Dia tak bagilah cadangan teka-teki tadi. Dia bagi cadangan menyediakan perpustakaan mini di rumah. Eloklah ada dekat rumah kita tu, ada sudut kan. Belilah almari, belilah buku-buku yang hak Islamik, tentang buku-buku agama, pemikiran, sejarah, sastera, cerita, dakwah yang ditulis oleh ulama-ulama terkenal di dunia Islam. Buku-buku ini perlu menceritakan hakikat Islam yang bersih seperti yang dibawa Rasulullah SAW, seperti difahami oleh para sahabat dan para salafus soleh. Kita ada modal, kita belilah buku kan, biar dia baca buku. Lah ni budak-budak duk main phone je kan. Habis balik-balik sekolah main telefon kan, buku tak baca apa, tak. Yalah, gitulah anak-anak kita ni. Jadi kita lah yang sebenarnya yang kena, orang kata apa, kena asuh, kena didik, kena wujudkan suasana tu kat rumah kan, suasana buku. Kalau tak ada modal pun kita boleh pergi perpustakaan, pinjam buku kan. Kita pun ada perpustakaan, Seberang Jaya ada, kat Bertam ada perpustakaan. Seberang Jaya dah ni dia dah sedang renovate kan, jadi dah hard sikit lah penggunaannya tu. Tapi kita lah kena wujudkan suasana tu. Kalau tak, sekali-sekala kita bawa pergi perpustakaan, anak-anak biar mereka baca buku, tengok buku, pinjam buku balik. Kalau kita ada modal, kita boleh beli buku set kan. Buku-buku pun macam-macam jenis sekarang ni. Persembahan dalam bentuk komik pun ada kan. Itu kat 1000 itu dia pun nak beli buku untuk perpustakaan. Ada satu, tengok siri buku, ada 8 siri buku komik Raza. Bagus tu. Jadi budak-budak pun depa selain daripada buku yang tulis macam ni, persembahan dalam bentuk komik lebih menarik kan. Jadi kita lah nak kena wujudkan kaedah untuk membina pemikiran, supaya pemikiran yang terbina ini, pemikiran yang terbentuk ini, pemikiran yang berjiwa besar. Sebab itulah kita sebut dalam pertemuan yang lepas, bagaimana penulis mendatangkan tokoh-tokoh yang sangat hebat, yang tokoh-tokoh yang membina, membangkitkan Islam, yang
menawan Masjid Al-Aqsa, kan, Salahuddin Al-Ayyubi, peperangan Hittin, tentera Moro, Tatar. Banyaklah tokoh-tokoh Islam yang kita boleh cerita dan kongsi kepada anak-anak. Para pendidik sekalian, rujuklah kepada para ulama yang ikhlas dan jujur sebelum membuat sebarang pembelian bahan bacaan. Ini pun kena hati-hati juga disebut oleh tuan kitab ni, kerana dikhawatiri buku-buku yang tidak sepatutnya dimiliki memenuhi ruang rak rumah kita. Contohnya buku-buku yang membawa nama-nama Islam, kajian-kajian Islam dan semangat Islam, tetapi penulis buku-buku itu adalah orang yang terkesan dengan pemikiran orientalis, yang melancarkan peperangan pemikiran terhadap Islam. Tahu pemikiran apa? Golongan orientalis ni siapa dia? Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar, kan? Golongan orientalis. Orientalis ni orang yang mereka bukan Islam tapi belajar Islam. Belajar agama. Belah-belah barat ramai macam tu. Profesor-profesor, hafal Quran, hafal hadis, tapi tidak Islam. Tujuan mereka belajar mencari kelemahan Islam, nak menjatuhkan orang Islam. Tujuan mereka belajar nak menghasilkan penulisan-penulisan yang mengelirukan umat Islam, supaya umat Islam bertelagah, umat Islam bergaduh, umat Islam mengalami kecelaruan pemikiran, memperkenalkan pemikiran, aliran-aliran pemikiran yang sesat, yang jauh daripada Islam. Yang bahayanya kesesatan yang tak jelas, sama-sama je, kan? Nampak macam Islam tapi tak berapa nak Islam. Orang yang belajar tentang agama ni, mereka jelas tentang perkara ni, nampak jelas, tetapi umumnya manusia boleh terpedaya dengan istilah-istilah yang diperkenalkan yang nampak macam Islamik tapi sebenarnya penuh dengan perancangan-perancangan untuk merosakkan pemikiran umat Islam. Mereka menyangka pemikiran orientalis itu benar, sedangkan pemikiran orientalis adalah kebatilan yang bukan daripada Islam. Lalu mereka menukilkan dalam buku-buku mereka. Ini disebutlah nama-nama tokoh-tokoh orientalis yang terkenal lah. Selain membaca, kita juga boleh memperdengarkan ceramah, khutbah ataupun menonton filem yang berkisah tentang sejarah. Ni zaman penulis ni tahu bila dia ni. Zaman dia tak ada lagi teknologi macam kita sekarang ni, kan? Mungkin zaman depa ceramah tu pakai kaset. Kan? Filem-filem pun dulu mungkin pakai kaset VHS tu, hak besar tu. Kan? Di zaman sekarang ni alhamdulillah banyak sumber-sumber media yang kita boleh pertontonkan kepada anak-anak, kan? Saya pun dekat dalam kelas pun mengajar sirah kepada anak-anak. Kita gunakan media-media ni. Download video-video kan yang ada dalam YouTube, dalam media sosial, berlambak yang elok-elok, kan, jadikan sebagai bahan. Antara yang cerita yang terkini lah, kan, yang bersiri apa, Umar Al-Khattab. Ada terjemahan dia, kita boleh nama tajuk dia Sayyidina Umar Al-Khattab, tapi ceritanya tentang Rasulullah SAW daripada awal sampai kewafatan Sayyidina Umar Al-Khattab. Macam mana dia masuk Islam, perjuangan dengan Rasulullah SAW, perang demi perang, dakwah, kemudian dia sebagai pemimpin. Itu antara contoh-contoh media yang kita boleh kongsikan kepada anak-anak. Pandai-pandailah kita, budak-budak bukan minat sangat benda-benda macam ni, tapi kita lah yang nak kena cuba usahakan supaya mereka minat, dan kita sekali-sekala kita bawa mereka pergi ceramah, kuliah-kuliah di masjid, kan. Oleh itu juga kita perlu bijak memilih masjid yang sesuai bagi menunaikan solat Jumaat.
Ini tuan kita ni sebut ikut situasi dia lah masa tu kan. Pilihan yang baik adalah mencari khatib yang ikhlas, bertakwa, berfikiran matang, memahami Islam secara menyeluruh, mempunyai gaya penyampaian yang menarik, berpengetahuan umum, cakna dengan isu semasa dan sebagainya. Hal ini supaya kesan yang diterima lebih baik. Ada satu cerita kan? Saya tak ingat lah dengar di mana cerita ni. Ada tulis dalam kitab, dengar dalam satu ceramah. Ustaz ni cerita pada suatu hari ada seorang khatib ni, dia sangat hebat berkhutbah. Dan dia ni setiap kali khutbah, selepas khutbah dia, orang pakat insaf dan sedar dan ikut apa yang dikhatibkan, apa yang dikhutbah oleh tok khatib ni. Lalu ada seorang lelaki ni, dia ni seorang hamba abdi kan. Dia jumpa dengan tok imam, tuan khatib ni. Dia kata, wahai khatib, lebih kau cerita dia, wahai khatib, saya ni hamba kan. Saya nak supaya tuan saya ni membebaskan saya. Tuan boleh tak berkhutbah ceritakan tentang kelebihan-kelebihan orang yang membebaskan hamba abdi. Kan. Lepas tu orang tu kata, khatib tu kata, insya-Allah. Minggu depan tu dia pergi khutbah, dengar khutbah yang disampaikan oleh khatib ni. Dengar, bukan tajuk membebaskan hamba lagi. Okey. Next minggu kau, masih lagi belum cerita tentang membebaskan hamba. Sampailah beberapa lama tempoh, beberapa bulan lebih kurang macam tu, dia pergi jumpa semula kepada khatib ni. Wahai tuan, kenapa ni tak cerita lagi ni tentang kelebihan membebaskan hamba abdi? Sebab apa? Dia kata macam ni, tahu tak sebab apa saya punya khutbah ni sangat berkesan? Sangat berkesan kepada pendengar-pendengarnya. Kerana apabila saya sampaikan, saya buat dulu. Jadi sekarang ni saya tengah kumpul duit nak beli hamba, kemudian nak membebaskan hamba, barulah saya akan ceritakan tentang kelebihan membebaskan hamba. Macam tu rupanya. Jadi begitulah juga dalam kita pemilihan guru-guru kan. Saya pun selalu cerita kepada guru-guru kita di Seribu kan. Kita nak berjaya dalam tarbiyah ni, kita kena mula dulu. Supaya apa yang kita cakapkan tu, dia ada power dia. Tidak cakap kosong. Cakap tu ada power. Cakap tu dari hati. Sebab kita ni nak deal dengan hati manusia. Jadi apa yang keluar dari hati kita, masuk ke dalam hati, insya-Allah akan sampai. Kan? Kita suruh anak-anak kita solat duha contohnya kat sekolah. Waktu duha pukul berapa? 9.30, 10.30, pukul 10 main duha. Cikgu-cikgu pun kena main duha juga. Jangan suruh saja. Kerana tarbiyah itu dari hati sampai ke hati. Macam tu juga kita ni nak memilih guru untuk anak-anak kita kan. Pemilihan masjid ni disebut oleh khatib ni lah, mungkin sesuai dengan suasana dia lah ketika tu kan, penulis kitab ni. Jadi kita perlu bijak memilih penceramah yang baik bagi diperdengarkan kepada anak-anak. Dalam media-media sosial pun banyak penceramah-penceramah ustaz-ustaz kan. Anak-anak kita yang kecil kita boleh perkenalkan lah, boleh pendengarkan ceramah-ceramah. Kotlah cuti sekolah kita pergi travel mana-mana kan, balik kampung sampai kampung jauh-jauh kan, Kelantan ke, Terengganu ke, balik mana-mana, dalam kereta tu pasang ceramah, kuliah kan, wujudkan suasana agama dalam perjalanan kita yang jauh tu. Cuti-cuti nak pergi Langkawi ke mana ke kan. Pendengarkan ceramah-ceramah yang baik kepada anak-anak. Sekali-sekala bawa anak-anak pergi masjid kan. Di sekitar kita ni banyak masjid-masjid yang bagus-bagus, ceramah-ceramah dan kuliah-kuliah kan. Sekali-sekala bawalah, sekali-sekala. Macam kami di Masjid Batu ni, masya-Allah. Masjid Batu kampung pertama. Kuliah maghrib tiap-tiap malam ada. Kan, nak fiqh, akidah, tasawuf, semua ada. Kan.
Mai je. Sekali-sekala ada buat ceramah-ceramah kan. Kuliah tu memang tiap-tiap malam lah. Bawalah anak-anak kan. Pilihan yang baik adalah mencari penceramah yang berpengetahuan dan mempunyai kesedaran yang tinggi berkenaan akidah serta berakhlak mulia. Hal ini supaya kita dapat mendengar ceramah yang dikaitkan dengan Islam daripada segenap aspek akidah, ilmu, sejarah, pemikiran. Kita juga perlu bijak memilih filem yang sesuai untuk dipertontonkan kepada anak-anak. Pilihan yang baik adalah mencari tempat yang jauh daripada kemungkaran. Kartun-kartun pun banyak kartun-kartun yang baik-baik untuk anak-anak kan. Kita pilih lah kan. Kontrol, kena kontrol. Kontrol peringatkan. Anak-anak sekarang ni lebih-lebih lagi sekarang ni dengan handphone, Masya Allah. Ni cabaran besar kan. Kita pun tak tahu apa yang dia lihat dekat handphone tu. Kadang-kadang kalau kita biarkan dia bersendirian dalam bilik dan sebagainya, jadi kita kena kontrol lah, kena pilih. Bahan yang dipertontonkan pula sebaik-baiknya berkaitan dengan sejarah ataupun yang menceritakan gejala sosial yang sedang melanda umat pada masa ini. Walau bagaimanapun, ini tertakluk kepada syarat penerbit yang menghasilkan filem itu. Penerbit perlu dikenali dengan sifat takwa, berakhlak mulia, berpengalaman bagi menjamin mesej yang disampaikan, yang diharapkan sampai kepada penonton. Demikianlah beberapa cadangan yang penulis kemukakan kepada semua sebagai pendidik dalam mengukuhkan pemikiran anak-anak selain memantapkan akidah dan akhlak. Sekiranya kita mengikuti jalan ini bersama anak-anak, pemikiran mereka akan dibenting dengan iman, akidah yang membuatkan mereka mampu menghadapi cabaran hidup pada zaman jahiliah moden. Ini disebut sebagai jahiliah moden. Zaman jahiliah yang dulu, yang ada pada zaman masyarakat jahiliah Arab tu, sentiasa berulang-ulang dari zaman ke zaman. Sampailah zaman sekarang ni pun ada ciri-ciri jahiliah moden. Jadi nak tahu macam mana ciri jahiliah moden, baca sirah, baca sejarah golongan musyrikin Quraisy tu, bagaimana pemikiran mereka. Pemikiran mereka begitu, itulah yang melahirkan jahiliah moden. Zaman sekarang ni pun macam tu juga. Tapi dari sudut dunia mereka hebat kan, berniaga daripada Syam ke Yaman, seluruh dunia berniaga, bawa kapal, kapal layar. Masa tu lah kapal layar, tak ada lagi enjin-enjin bot-bot ni kan. Nama kapal layar, kemudian berdagang, pandai berniaga. Dari sudut dunia mereka tidak jahiliah, tapi disebut masyarakat Arab jahiliah, jahiliah yang merujuk kepada hidup yang jauh daripada agama. Zaman jahiliah moden adalah mereka yang hidup jauh daripada agama, mereka adalah jahiliah moden. Walaupun dari sudut ilmu, tahap keilmuan, tahap ekonomi, tahap duit kaya raya tinggi kan. Macam setengah tempat di negara-negara macam Jepun contohnya, ada teknologi tinggi, tetapi manusia telah hilang sifat kemanusiaan. Hidup dalam keadaan gelisah, hidup dalam keadaan tidak ada moral dalam kehidupan, tidak beriman dengan Tuhan yang sebenarnya, mempertuhankan kepada makhluk-makhluk, mempertuhankan kepada perkara-perkara selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jahiliah moden. Zaman jahiliah moden dalam segala bentuk pemikiran dan prinsip-prinsipnya yang sesat. Ini kerana Islam sudah mencari kepercayaan yang meresap dalam jiwa anak-anak melebihi kepercayaan-kepercayaan lain. Yang ini kita nak resapkan dalam pemikiran anak-anak kita. Dan perkara ini bukan perkara yang mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Ia memerlukan effort, memerlukan usaha yang tinggi, memerlukan pengorbanan daripada kita, memerlukan curahan tenaga daripada kita supaya ia berjaya dibentuk pemikiran seperti mana yang kita hasratkan. Allah SWT menjelaskan dalam suratul Maidah ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan siapakah yang boleh membuat hukum lebih baik daripada Allah bagi orang-orang yang yakin. Ini bermakna anak-anak kita jadikan contoh kerana berada di atas petunjuk agama yang benar, jalan yang lurus. Demikianlah kesimpulan yang disampaikan, yang dikongsikan oleh penulis kitab ini kepada kita tentang bagaimana dalam kaedah pendidikan di sana ada elemen pengukuhan pemikiran. Yang mana kita telah sebut, kita telah membawakan 8 poin dan minggu ni kita membawakan perenggan berkaitan dengan kesimpulannya. Mudah-mudahan ianya menjadi suatu bekalan yang baik untuk kita semua, insya-Allah, untuk diri saya khususnya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian kan. Jadi insya-Allah ada rezeki minggu depan kita sambung lagi berkaitan dengan pengukuhan sosial. Ini pun antara tajuk yang menarik juga untuk kita ketengahkan di dalam sistem tarbiyah kita ini. Yang kita garap sama-sama, yang mana kita buat kolaborasi sesama kita ni antara sekolah 1000 dengan tuan-tuan dan puan-puan dekat rumah sana, tuan-tuan dan puan-puan dekat pejabat sana, tuan-tuan dan puan-puan dekat dalam kereta tu, kan. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat untuk diri yang kata-kata ni dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mohon ampun dan maaf sekali lagi lewat hari ni, dan mohon ampun dan maaf andai ada salah tutur bicara dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.